Jadi di situlah suatu kefahaman yang perlu kita betulkan. Jadi kalau kita tak betul kefahaman ni, kadang-kadang kesilapan kefahaman yang sedikit, dia boleh bawa tindakan yang salah. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit pada kuliah yang lalu. Contohnya, bila kita gandingkan amalan-amalan kita yang nak buat ni, dengan nikmat-nikmat yang diberikan tu, kita rasa biar setanding, sepadang dengan, padahal memang tak padang pun, tapi kita berasa biar sepadang amalan kita ni dengan nikmat-nikmat yang kita dapat tadi tu, kurnia-kurnia yang kita dapat tadi tu. Lalu kita nak buat biar padang menurut pandangan kita, akhir sekali kita kadang-kadang berlebih-lebihan lah, kita akan melampaui batasan. Baik, contoh sikap-sikap yang melampau seperti ini telah berlaku pada zaman dulu. Zaman Nabi pernah berlaku apabila ada beberapa orang sahabat ni, bila mendengar Nabi SAW berbuat ibadah dan bentuk yang agak berat sikit lah. Sehingga riwayat menyebut Nabi ni berqiyamul lail, bersolat malam sehingga topuk kaki Nabi ni hatta waramat qadamah. Topuk kaki Nabi tu pecah-pecah kerana lamanya berkiam, lama banyaknya bersolat, lamanya berdiri dalam solat dan sebagainya. Sehingga pecah topuk kaki tu pecah-pecah sikit. Jadi menunjukkan banyak. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sudah beritahu bahawa Nabi ni sudah tidak ada dosa. Ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar. Sudah terampun bagimu, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apa-apa dosa yang sudah lalu, yang akan datang, sudah tidak dikira lagi, sudah terampun semuanya. Jadi, tapi Nabi masih lagi melaksanakan ibadah dengan begitu banyak. Jadi, di sinilah kadang-kadang timbul bila kefahaman yang tidak jelas, timbul unsur-unsur yang agak melampau sikit. Tanpa disedari setengahnya. Setengahnya itu kadang-kadang terpedaya, tertipu. Jadi ada sahabat ni dengan niat yang baik, tapi tidak mungkin sebelum dipandu mungkin timbullah dorongan-dorongan ni. Dia kata, uh, fikiran dia kata Nabi SAW sudah tidak ada dosa, sudah tidak terampun. Tapi bagi dia Nabi begitu tekun, begitu banyak melakukan amal ibadah. Lalu kita ni macam mana? Dia pakai kiyah kot tu. Lalu kita ni macam mana? Sedangkan kita ni banyak dosa. Bahkan setengah tu banyak dosa daripada pahalanya. Banyak buruk daripada baiknya. Kadang-kadang. Lalu bagaimana kita ni? Yang banyak kesalahan ni? Banyak kesilapan, banyak kekurangan ni macam mana? Dalam perkara ni. Nabi yang sudah tak ada dosa pun buat macam tu. Kita ni macam ni, sepatutnya lebih-lebih lagi lah dipakai kiyah kau tu. Sepatutnya kita kena lebih daripada Nabi. Lalu atas kefahaman inilah sebahagian mereka itu nekat ataupun berazam. Masih dalam perancangan lagi berazam. Setengahnya tu dia kata, kalau gitu aku ni nak berqiyamul lail, tak mau tidur-tidur langsung. Terus nak berqiyamul lail, tak mau tidur langsung. Sebahagiannya pula ada di antara mereka pula kata, aku ni nak berpuasa, tak mau buka-buka. Biar padang. Kalau Nabi begitu, kita ni kena lebih lagi lah. Dibaca bacaan tu. Kemudian setengahnya tu sebab salah seorang lagi pula dia kata, kalau gitu aku ni tak mau nikah-nikah. Nikah ni kacau. Habis masa banyak. Duduk layan ke bini lah, layan ke anak-anak cucu lah. Kena cari nafkah. Banyak masa habis. Senang-senang kita nak tumpukan ibadah ni, tak payah nikah-nikah lah senang. Ada yang berfikiran macam tu. Jadi dari satu aspek, nampak niat-niat yang baik lah. Tapi pertimbangan tu kena lihat secara luas. Dan tasawuf mengajar kita adab-adab ini. Jadi tasawuf ni bukan secara sembarangan nak tepuk. Ada ilmu yang kita kena belajar, ada guru yang mengajarkannya, ada guru yang perlu kita rojok dan sebagainya. Jadi bila kita dah ikut disiplin dia ni, banyaklah berlaku salah faham, salah tafsiran. Satu kelainan sikit ilmu tasawuf berbanding ilmu lain ni, ilmu ni kena guru tu. Kalau main kitab saja, tak jadi kakak. Dan banyak berlaku silap faham, silap tafsiran tentang tasawuf berpunca daripada menyelami tasawuf dengan cara baca. Baca semata-mata. Kalau dibaca itu sebagai nak merungkaikan, nak memperdalamkan, memperhalusi apa yang dipelajari, apa yang dalam perguruan gurunya itu baik, bagus. Ini semata-mata bergantung atas bacaan. Ini punca banyak berlaku kekeliruan, kesilap fahaman dan macam-macam. Akhir sekali, sama ada dia akan tuduh tasawuf itu tak betul, sesat, atau dia sendiri terbabah. Boleh berlaku macam tu.
Sebab itu dalam masalah perguruan ini sudah saya jelaskan dalam beberapa kuliah yang lalu tentang disiplin bertasawuf ni kena ada sanak perguruan dia tu. Suhbah pendampingan guru, pengajian guru tu. Dan bentuk persahabatan perguruan tu bermacam-macam lah. Tidak semestinya kita kena depan dia semua, tidak juga. Dia banyak banyak teknikal, banyak kaedah, banyak banyak cara yang diajarkan guru-guru dalam menyelami dan memahami tasawufnya. Banyak sebab, banyak faktor. Kadang-kadang melibatkan faktor murid itu sendiri. Kadang-kadang melibatkan faktor keadaan. Jadi bentuk perguruan itu bermacam-macam. Tapi tetap ada orang yang dirujuk, orang yang dia tepat dirujuk dan dia dipantau. Ataupun tepat dia mengambil pedoman, mengambil nasihat, mengambil petunjuk dan sebagainya. Jadi bila ada timbul perasaan tadi, masing-masing bernekat seperti itu. Itu masih dalam peringkat perancangan. Tapi keinginan mereka ni didengari oleh sahabat lain lalu disampaikan kepada Nabi. Nabi menyampaikan hasrat mereka ni kepada Nabi. Lalu Nabi panggil orang-orang perkenalan tadi tu, Nabi betulkan balik. Nabi kata macam mana? Dia kata bahawa secara nyatanya bahawa akulah orang paling bertakwa. Tetapi aku ni berqiyamul lail, aku tidur juga. Aku ni berpuasa, aku berbuka juga. Dan aku pun bernikah kahwin, berkeluarga dan sebagainya. Jadi Nabi nak beritahu bahawa dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, aspek-aspek kemanusiaan pun kena ambil kira juga. Kena ambil kira. Aspek-aspek keperluan naluri, aspek-aspek kemanusiaan, manusia ni perlu tidur, perlu rehat, perlu makan, perlu berkeluarga dan sebagainya. Itu perlu diambil kira. Jadi sebab itulah Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini cuba nak membetulkan kefahaman kita yang mungkin pada sesetengah kita ni kadang-kadang berlaku silap faham di sini. Seperti hal yang seperti itu berlaku di kalangan sahabat sebelum dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat gandingan dengan nikmat yang banyak ni, biar padang dengan nikmat ni, kena buat ibadah banyak sebanyak tu jugalah. Kat mulalah. Semayang tak berhenti-henti. Lepas tu berzikir tak berhenti-henti. Tapi kalau bertahan lama boleh tahan. Takut dah dalam seminggu. Dah dalam seminggu, lepas tu lembek. Dah orok. Lepas tu dah urat. Dah buat. Bahkan kadang-kadang ia tinggal terus kadang-kadang. Ini sebab tu dalam pendidikan kerohanian tasawuf ni dia ada step, dia ada aturan dia. Dia mengambil kira naluri manusia juga. Manusia ni kalau berlebih-lebihan dok lalu nebeng kata orang, siapa tak dia boleh patuh. Dia patuh dia tak boleh terus kadang-kadang. Sebab tu perlu ada bimbingan. Dan guru-guru yang membimbing ni kadang-kadang banyak ragam mereka ni, banyak bentuk bergantung situasi seseorang tu. Itu hal-hal teknikal lah dalam pendidikan tasawuf yang diajar oleh guru-gurunya.